Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan teruskan bahagian kedua persamaan linear. Untuk buku teks kamu boleh rujuk buku teks muka surat 126. Hari ini kita nak tengok macam mana kita nak membentuk persamaan linear berdasarkan situasi dan sebaliknya. Membentuk persamaan linear ni maksud dia daripada perkataan atau ayat biasa kita nak ubah dia kepada ayat matematik. Yang mana kat sini kita panggil dia persamaan linear. Begitu juga dengan sebaliknya. Maksudnya daripada ayat matematik ni kita nak ubah kepada perkataan atau ayat biasa. Selain daripada tu, dalam membentuk persamaan linear ni kita perlu peka kepada kata kunci. Macam mana kata kunci tu awak akan jumpa bila kita dah tengok contoh nantilah. Kita tengok contoh 2 daripada buku teks. Dia minta kita bentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Maksudnya persamaan linear ni hanya ada satu jenis huruf sahaja. Kita tengok soalan A. Satu nombor ditolak dengan 8, bakinya ialah 2. Kata kuncinya kat sini adalah ditolak. Maknanya kita perlu tukar ditolak ni dengan simbol tolak. Dengan 8, bakinya ialah. Jadi ialah ni adalah kata kunci bagi simbol sama dengan. Ialah 2. Yang seterusnya dia kata satu nombor. Dia tak bahagi tahu secara terperinci berapa nilai nombor tu. Jadi sekarang ni kita tak tahu apa nilai dia. Jadi sesuatu kuantiti yang kita tak tahu, maka kita gantikan dengan menggunakan pemboleh ubah, iaitu dengan huruf. Sama ada huruf A kecil sehinggalah huruf Z. Katakanlah satu nombor yang dimaksudkan ini adalah huruf X. Maka kita gantikan satu nombor ni dengan huruf X. Katakan nombor itu ialah X, maka inilah persamaan linear. X ditolak 8 sama dengan 2. Ni maksud dia daripada ayat biasa kita tukar kepada ayat matematik. Soalan B. Pek Chin membeli 5 batang pen. 5 batang pen dengan harga Y sen sebatang. Dia tak bagi tahu nilai yang tepat, tapi dia gantikan dengan pemboleh ubah. Harga pen tu Y sen sebatang, tapi dia beli 5 batang. Jadi macam mana kita nak tahu harga dia? Maka kita perlu darablah 5 batang pen darab dengan Y sen. Dan sebuah buku. Dan ni sebenarnya adalah kata kunci untuk simbol tambah. Sebuah buku tulis berharga RM3. Tadi dia guna sen, yang ni pula dia guna RM3. Jumlah yang dibayarnya ialah RM7. Maksud dia ni melibatkan hasil tambah lah. Dan RM3, ni harga buku. Jumlah wang yang dibayarnya ialah RM7. Jadi kita ubah daripada ayat, ubah kepada ayat matematik. Apa yang awak tengok sekarang ni ada sen, ada RM. Jadi RM ni kita tukar kepada sen. Maka persamaan linear yang terhasil daripada situasi Pek Chin ni adalah 5Y tambah 300 sama dengan 700. Yang mana RM3 kita tukar kepada sen, RM7 pun kita tukar kepada sen. Maka inilah persamaan linear yang terbentuk. Kemana perginya sen? Dalam membentuk persamaan linear, unit tidak perlu ditulis. Unit tidak perlu ditulis. Contoh yang seterusnya, contoh yang ketiga juga daripada buku teks. Tulis
pernyataan atau situasi bagi persamaan yang berikut. Maksud dia bagi persamaan linear dan dia minta kita tulis pernyataan ataupun situasi. Untuk tulis pernyataan atau situasi ni kadang-kadang agak sedikit bebas lah, kita tak terikat sangat dengan simbol dia. Macam mana? Nanti kita akan tengok. Soalan yang pertama, 2x tambah 5 sama dengan 19. Yang mana dia dah bagi tahu siap-siap, x ialah suatu nombor. Jadi macam mana cara dia untuk kita tukar kepada ayat? Kita tahu 2x ni adalah sebutan. Yang mana 2x ni sebenarnya terhasil daripada 2 darab dengan x. Dan dia bagi tahu x ialah suatu nombor. Jadi kita kena cerita dahulu. Kita tak boleh sebut 2x. Maknanya kita kena cerita dahulu suatu nombor ni adalah hasil darab berapa kali? Hasil darab dengan 2. Jadi macam mana kita nak tulis dalam bentuk pernyataan atau situasi? Jadi 2 kali suatu nombor. Kenapa kita guna perkataan suatu nombor? Sebab dia dah bagi tahu x ialah suatu nombor. 2 kali suatu nombor ditambah dengan 5, hasilnya ialah 19. Maknanya kita hanya menceritakan sahaja. Baik, kita tengok soalan B. Y tolak 2 sama dengan 8 dengan keadaan Y ialah umur rajih sekarang. Jadi maknanya ni bercerita berkaitan dengan umur. Jadi umur tolak 2 sama dengan 8. Jadi 8 ni apa? 8 ni umur. Yang ni pun ni tahun lah kan. Jadi maknanya umur rajih tolak 2 jadi 8. Jadi kalau tolak 2, maksud dia umur yang akan datang atau umur yang sebelum ni. Jadi penyataan atau situasi yang kita boleh ceritakan ialah Rajesh berumur 8 tahun pada 2 tahun lepas. Jadi kat sini kita tengok yang mana B ni kita tak terlalu terikat sangat. Ada pelajar yang dia terus cakap umur Rajesh ditolak dengan 2 sama dengan 8. Pun betul juga, tapi jangan terlalu terikat dengan operasi dan persamaan apabila kita nak tukarkan ayat matematik kepada situasi. Baik, seterusnya kita tengok latihan, salah satu latihan tambahan. Dia minta kita bentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap pernyataan berikut. Kita tengok soalan yang pertama. Apabila 9 ditambah kepada 5x jumlahnya ialah 28. Jadi macam mana kita nak tukar? Dia kata apa? Apabila 9 ditambah, maka kita guna simbol tambah, kepada 5x ditambah kepada 5x jumlahnya ialah 28, ialah 28. Tu cara dia tukar. Maknanya daripada situasi kita ubah jadi persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Yang seterusnya, Zamri mempunyai X biji guli. Chong mempunyai 15 biji guli. Jumlah guli mereka. Maksud dia apa kalau jumlah? Maksud dia operasi tambah. Zamri ada X biji guli. Chong pula ada 15 biji guli. Dan jumlah guli mereka ialah 60. Kita tukarkan dia kepada persamaan linear. Yang seterusnya, umur David ialah N tahun. Dia bagi tahu umur David ialah N tahun. Umur Kumar ialah 17 tahun. Umur Kumar 17 tahun. Kumar adalah 2 tahun lebih tua daripada David. Bila dia sebut perkataan lebih, maksud dia tambah ke tolak? Maksud dia kita kena tambah. Siapa yang lebih ni? Kumar. Jadi umur Kumar tadi berapa? Dia bagi tahu umur Kumar 17. Jadi 17. Umur Kumar ialah 2 tahun. Maksud dia 2 lebih tua. Jadi kita kena tambah
2 tahun lebih tua daripada David. Okay, berapa umur David? Umur David ialah N. Jadi persamaan ini adalah 17 sama dengan 2 tambah N. Ataupun kita boleh juga gunakan umur Kumar ialah 2 tahun lebih tua daripada umur David. Awak boleh guna mana-mana persamaan pun membawa maksud yang sama juga.